الحمد لله القائل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya mengingatkan diri saya dan mengajak tuan-tuan, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bermuhasabah diri kita melalui tajuk khutbah fitnah merosakkan ummah. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya fitnah adalah perbuatan untuk memburuk-burukkan dan menjatuhkan seorang atau pihak lain yang sangat merosakkan dan menyebabkan masyarakat menjadi porak-poranda. Penyebaran fitnah, tuduhan palsu ataupun khabar angin pada zaman yang sebermaju dan moden hari ini bukan saja melalui pengucapan ataupun penulisan, malah amat mudah untuk disampaikan melalui teknologi media massa yang digunakan pada hari ini. Kemajuan yang banyak memberikan kemudahan kepada kita, tetapi ramai manusia menyalahgunakannya hingga mencetuskan fenomena yang mendatangkan kerusakan kepada pelbagai pihak. Bukan sahaja dengan kata-kata dan ungkapan fitnah untuk menjatuhkan maruah orang lain, malah keupayaan dari anugerah Allah yang digunakan ketika mengucapkan syahadah semasa tahiyat dalam salat digunakan juga untuk keupayaan jari anugerah Allah dan digunakan ketika mengucapkan syahadah semasa tahiyat dan salat digunakan juga untuk memanjangkan perkara fitnah dan dosa. Atas nama kebebasan bersuara, lidah dan jari seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan komplot tertentu. Biarpun kebebasan bersuara itu bebas diamalkan di seluruh dunia, namun kenapa pula memilih jalan menfitnah untuk menjatuhkan orang lain sehingga mendatangkan kesusahan kepada pelbagai pihak? Maka layaklah bagi jiwa kotor yang suka menabur fitnah itu dikecam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk syurga orang yang menyebar fitnah, iaitu mengadu domba. Riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita mengambil sumber entah betul entah tidak, kita menyebarkan berita entah ianya tepat ataupun tidak, malah kita suka menyampaikan cerita entah ianya sahih ataupun tidak. Kadang-kadang datang satu perkara yang kita belum pasti lagi ianya betul atau tidak, kita terus saja berkongsi dengan orang lain seandainya perkara tersebut hanya rekaan atau dibuat-buat, sedangkan kita telah berkongsi melalui media yang sampai kepada beribu-ribu orang, bahkan satu dunia mengetahuinya. Maka sempatkah kita meminta maaf kepada orang yang terkena fitnah tersebut? Bagaimana andainya ianya berlaku kepada diri kita sendiri? Mana keimanan dan keyakinan kita kepada Allah sehingga kita suka menabur fitnah hingga menyusahkan dan mengganggu hidup dan urusan orang lain? Fitnah hari ini bukan sahaja dilakukan di antara seorang individu dengan individu yang lain, namun dilakukan juga oleh pelbagai kelompok masyarakat dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, kita sering mendengar sekumpulan pemimpin sesebuah organisasi sanggup mencaci dan menjatuhkan kumpulan lain dengan menabur pelbagai fitnah demi mencapai cita-cita dan kepentingan kumpulan mereka. Ada juga dalam kalangan ahli-ahli daripada parti-parti politik yang sanggup mereka-reka fitnah
dan menghasut rakyat dengan pelbagai tomahan dan tuduhan palsu antara satu sama lain dengan matlamat untuk menjadi hero kepada rakyat. Pentadbir-pentadbir masjid dan surau juga tidak terlepas daripada hasutan iblis ini dengan menghasut dan mengadu domba untuk menjatuhkan puak tertentu dalam menguasai pentadbiran masjid dan surau. Bahkan fitnah juga tidak terlepas dalam kalangan rakan-rakan sekerja yang sanggup memfitnah dan memburuk-burukkan rakan sendiri demi mendapatkan kedudukan dan pangkat. Islam tidak membenarkan matlamat menghalalkan cara. Fitnah itu lahir daripada seorang yang sombong, seorang yang bongkak, kotor, bermasalah dan tidak dibenting dengan iman yang teguh. Sesungguhnya syaitan sememangnya tidak pernah berdiam diri, sememangnya tidak pernah berdiam agar manusia sentiasa berbalah dan berkonflik antara satu sama lain. Ianya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Hadirin yang berbahagia sekalian, perlu diingatkan bahawa perbuatan fitnah dan menabur fitnah akan mengundang kepada perpecahan serta menjadi punca kepada timbulnya salah faham dan persisihan dalam kalangan masyarakat. Begitu juga perseteruan dalam kalangan pemimpin yang menggunakan senjata fitnah akan menjerumuskan negeri dan negara ke lembah kemusnahan. Bahaya fitnah dan adu domba juga boleh menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh ikutan yang baik untuk mengharmoni antara satu sama lain. Bahkan budaya fitnah ini mesti dihindari kerana ucapan dan tulisan boleh melahirkan sangkaan dan persepsi salah yang membawa kebencian, persengketaan sesama sendiri, membunuh identiti dan menyebabkan kehinaan kepada seorang hingga menimbulkan masalah yang lebih besar. Hakikatnya pembuat fitnah bukannya bimbang dengan kegagalan seorang, tapi sangat takut dengan kejayaan orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita semua telah menyedari bahawa dalam ajaran agama ada menyebut tentang keburukan fitnah, dan hukum fitnah jelas haram dan ditegah. Ingatlah amaran Nabi SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa baginda SAW bersabda yang bermaksud zaman akan semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir dan akan banyak al-harj. Mereka iaitu para sahabat bertanya, apakah itu al-harj wahai Rasulullah? Baginda menjawab, al-harj itu ialah pembunuhan. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya tabiat tuduh menuduh dan memfitnah itu membawa kepada kehancuran sesama sendiri dan langsung tidak mendatangkan sebarang manfaat. Ia menyebabkan ketidakharmonian dalam kehidupan masyarakat hari ini, bahkan merosakkan hubungan silaturahim sesama umat manusia. Timbul sifat dendam dalam diri manusia dan kehidupan masyarakat menjadi huru-hara, bahkan ramai yang sengsara. Segala-galanya adalah berpunca daripada sifat mazmumah yang bertapak dalam diri manusia itu. Justru sebagai seorang Muslim, berhati-hatilah terhadap setiap perkara yang kita tuturkan maupun yang kita tulis dan yang kita sebarkan, kerana ia akan memberi kesan yang amat besar kepada orang lain. Bahkan yang lebih penting lagi, kesemuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 65, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada waktu itu kami tutupkan, patrikan mulut mereka, iaitu dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka, memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam perlu yakin bahawa menyebarkan fitnah berdosa besar dan melakukannya boleh menjerumuskan diri ke dalam neraka Jahannam. Yang kedua,
Umat Islam hendaklah sedar bahawa fitnah dan adu domba itu boleh memecah belahkan perpaduan dan masyarakat, dan akhirnya merosakkan sesebuah organisasi malahan kepada negara. Ketiga, umat Islam perlu sedar bahawa diam itu lebih baik. Kita bercakap apa yang perlu dan sebarkan hanya perkara yang mendatangkan manfaat sahaja. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya tergolong dalam kalangan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, umat Islam hendaklah berhati-hati dalam menerima suatu khabar berita yang belum pasti kebenarannya, agar tidak terperangkap dan membawa kepada fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidik untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpa suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesal perkara yang kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.